شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Kuala Terengganu 100.2. Tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Informa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi pada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, anda masih bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yap. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Betul, jom tinjau-tinjau di laman Facebook kita IKIM FM dan juga di laman Instagram kita ikim.my. Di situ kita boleh dapatkan info-info lanjut dan juga perkembangan terkini dengan rancangan yang kita bawakan kepada anda. Ya, insya-Allah. Bila kata rancangan ini, Radio IKIM memang popularnya dengan rancangan almiah beragama. Baik. Masya-Allah. Ya. Dan kita nak mantapkan lagi akidah kita. Kita akan bersama sebentar saja lagi bersama rancangan Imanuna. Betul, Imanuna bermaksud iman kami. Kita akan hayati lagi perbincangan ilmu kita bersama dengan tetamu Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM.
Dan kita akan terus buka lagi kitab rujukan kita, Tuhfatul Ar-Raghibin, untuk kita bincangkan dengan tajuk petang ini, melihat jin. Macam mana Boleh tu? lihat ke jin Lihat tu? ke? Boleh sentuh ke? Ya. Siapa yang tengok? Semua tu kita akan bincang, dan juga hukum-hukum yang terdapat bagaimana antara kita dan juga jin. Betul. Ada orang yang boleh tengok ke, ada orang yang boleh tengok ke, ada orang yang khas untuk tengok benda-benda macam doktor ke dan sebagainya. Bagaimana kita insya-Allah akan tahu sebentar saja lagi. Dan para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Soalan anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan suara anda di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan selepas ini rancangan Imanuna. Kekalkan pendengaran anda hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah dan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. Mujahidah sejati, gerak hatimu umpama angin. Buat teman, kau menjadi bayu yang membelai. Buat musuh, kau menjadi badai yang menghancurkan. Melihat jasa
campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Buku terbitan IKIM Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti memberi pendadahan kepada masyarakat untuk mengenali biodiversiti dan memahami hubung kait biodiversiti dengan kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi serta kelestarian alam sekitar. Kupasan buku ini diterapkan dengan elemen pendekatan Islam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang aspek kelestarian alam sekitar dan biodiversiti yang menjadi sebahagian daripada tuntutan agama yang wajib dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Dapatkan buku baharu terbitan IKIM bertajuk Islam dan Pemeliharaan Biodiversiti dengan tawaran diskaun yang menarik di www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Negeri Sembilan, 102.7. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami untuk waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur. Alhamdulillah Mona. Seperti biasa kita berada di petang Khamis ini. Kita nak teruskan lagi pengajian kita, kuliah kita bersama dalam rancangan Imanuna, bermaksud iman kami. Dan seperti biasa rancangan ini kita bersama dengan tetamu tetapnya Al-Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Atamanna lakum bikhair insyaallah. Insyaallah nahnu bikhair daiman wa nahnu nanzur ilaika Doktor. Allah. Wa nahnu ana kadzalik wa anzur ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kena tambah mufradat insyaallah. Allah, tambah maksud lagi tu. Allahu akbar. Terima kasih Doktor. Luangkan masa bersama kita walaupun dalam tempoh bekerja dari rumah ni kan. Namun kuliah kita dan juga rancangan kita tetap akan teruskan seperti biasa dan kita akan salurkan info-info yang baik-baik ini kepada sahabat-sahabat kita juga yang setengah tonton di Facebook Live IKIM FM. Boleh share sekarang. Kan? Dan kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan ke beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Yep. Untuk petang ini tajuk doktor pilih untuk kita melihat jin. Boleh nampak ke ni doktor? Boleh nampak ke doktor ni? Macam mana rupanya? Masya-Allah. Itu mendalam juga soalan-soalan tu, tapi doktor akan perjelaskan menerusi kitab yang kita rujuk, Tuhfatul Ar-Raghibi. Ya, insya-Allah. Dan
untuk mukadimahnya, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada petang hari ini dan pada petang-petang yang telah lalu dan yang akan datang. InsyaAllah kita pada hari ini, hadirin wal hadirat hafizakumullah, akan membincangkan kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, yang mana kita pada hari ini telah sampai pada muka surat 78. Dah dekat dah nak khatam kitab ni. Maka kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya, iaitu soalan yang ditanyakan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Soal: adakah manusia dapat melihat jin di dalam akhirat atau tiada? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertanyaan ini adalah tentang pertanyaan apakah nanti di akhirat jin dapat melihat manusia. Kan saya pernah bincang pada beberapa pertemuan yang lalu, seperti minggu lepas dan minggu sebelumnya, bahawa jin di dunia ini dapat melihat manusia, sedangkan manusia umumnya tidak dapat melihat jin. Tapi bagaimana di akhirat pula nanti? Apakah jin dapat melihat manusia? Maka Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah menjawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berarti beliau menukil kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, manusia melihat mereka itu di dalam akhirat, dan mereka itu tiada melihat manusia, melainkan yang khawas daripada jin jua yang dapat melihat manusia di dalam akhirat. Berarti terbalik kot. Jadi maksud terbalik kot tu apa? Kalau di dunia ini kita tak dapat melihat jin, dan jin yang dapat melihat kita secara umumnya, maka di akhirat kelak terbalik. Jin tidak dapat melihat kita, kita sebagai manusia dapat melihat jin. Tapi apakah ada jin yang dapat melihat kita di akhirat kelak? Jawapan Syekh Arsyad Al-Banjari, di kalangan khawas daripada jin dapat melihat manusia di akhirat kelak. Siapakah yang dimaksud dengan khawas? Dalam tradisi ulama-ulama ahli tasawuf, kita panggil golongan sufiyin atau sufiyah, golongan yang bertasawuf, mereka mengenal istilah khawas, khawasul khawas. Maksud dia apa? Awam adalah orang awam, maksudnya orang kebanyakan, sedangkan khawas adalah orang yang terpilih. Maksud dia orang yang khas, orang yang ada keistimewaan di antara manusia-manusia yang ada. Khawasul khawas adalah lebih tinggi derajat daripada orang-orang yang khawas tadi. Berarti dia lebih tinggi lagi di kalangan khawas tadi. Maka lebih kurang saya boleh ibaratkan golongan khawas itu adalah para awliya Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang mana kita panggil dengan para awliya Allah. Sedangkan khawasul khawas adalah mungkin para anbiya, iaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ini istilah yang memang sabit di dalam kitab Imam Ghazali, seperti dalam kitab Mishkatul Anwar yang Imam Al-Ghazali sebutkan di akhir atau di pembahagian pertengahan dan akhir kitab ini, menceritakan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda orang khawas dan khawasul khawas.
Berarti di kalangan jin pun ada yang khawas. Maksudnya mungkin maqam jin tu adalah di kalangan jin yang memiliki ada makanah, ada posisi, ada derajat di sisi kalangan antara jin-jin yang lain. Maka mereka juga dapat atau mendapatkan keistimewaan iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, daripada jin jua yang dapat melihat manusia di dalam akhirat, seperti manusia tiada dapat melihat jin melainkan yang khawas daripada manusia jua. Seperti halnya kita di dunia, manusia awam umumnya tidak dapat melihat jin. Tapi mungkin ada di kalangan manusia yang ada di dunia ini yang Allah beri keistimewaan sehingga dia dapat melihat jin. Seperti baginda Rasulullah SAW yang jelas dia adalah khawasul khawas, yang paling khawas lah. Rasulullah SAW. Maka dia memang melihat jin. Dan juga di kalangan para anbiya yang lain, atau juga ada di kalangan khawas, mungkin para awliya daripada umat Nabi Muhammad SAW misalnya, yang bukan Nabi tapi para awliya, dapat melihat jin di dunia ini. Daripada manusia jua yang dapat melihat jin di dalam dunia. Okey. Contoh yang dapat kita berikan adalah Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani sendiri, yang mana nanti dia akan sebut juga bahawa ada kisah pertemuan beliau dengan jin dan ada terjadi dialog hiwar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dari sini kita dapat faham bahawa melihat jin di dunia hukumnya harus, maksudnya mungkin terjadi, bukan tidak mungkin. Hanya saja kebanyakan orang di dunia ini tidak dapat melihat jin. Kecuali yang dipilih oleh Allah SWT untuk dapat melihat jin. Maka begitu juga bagi para jin di akhirat kelak. Tidak dapat melihat manusia kecuali di kalangan jin yang dipilih oleh Allah SWT untuk dapat melihat manusia di akhirat. Lalu ada persoalan yang timbul dari melihat jin atau jin melihat kita, sama ada di dunia atau di akhirat, yang telah dibincangkan. Maka muallif meriwayatkan sebuah soalan, betapa kiranya yang khawas daripada manusia dapat melihat jin di dalam dunia, padahal Allah Ta'ala menafikan penglihatan manusia akan jin di dalam dunia tanpa pengecualian, istisnaun dalam bahasa Arabnya, seperti firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang bermaksud bahawasanya ia syaitan dan kaumnya melihat kamu sedangkan kamu tiada melihat atau tiada dapat melihat mereka. Maka soalan ini ditanyakan kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan insya-Allah kita akan jawab setelah ini. Baik, pastinya kita nak jawab lagi beberapa soalan-soalan yang mana kita pun turut dapat juga soalan dari pendengar kita, kan. Insya-Allah kita akan sampaikan soalan anda seketika nanti. Ya, dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. شيء في الأرض ولا
في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita bersiaran dengan tetamu kita berada di talian Skype. Masya Allah, Fadil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Ya, alhamdulillah, masih bersama doktor ya? Ya. Doktor? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Masih melihat jin insya-Allah pada petang ini. Itu tajuknya, masya-Allah. Masya-Allah. Melihat saya. Kita lihat dekat skrin ni. Doktor ada. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak sambung lagi doktor. Seperti apa yang doktor sebutkan tadi, bagaimana insan-insan yang terpilih Allah berikan kelebihan untuk dapat melihat jin dengan tajuk kita pada petang ini. Silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi soalan yang dilontarkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari berkisar tentang bagaimana pula firman Allah SWT yang iaitu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yang terjemahannya bahawasanya ia syaitan dan kaumnya melihat kamu sedangkan kamu tiada dapat melihat mereka. Jadi ayat ini secara zahirnya menunjukkan bahawa tidak ada pengecualian, bahawa manusia semua tidak dapat melihat syaitan maupun kaumnya iaitu jin dan lain-lain, iaitu yang mana kita di dalam dunia ini tak dapat melihatnya dan tidak ada pengecualian, maka mustahillah kita dapat melihatnya atau golongan khawas pula dapat melihat di dunia ini. Ini soalan yang dilontarkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Jawab daripada Syekh Arsyad Al-Banjari yang juga menukil daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah,
bahawasanya makna tiada kamu melihat akan mereka itu, yakni pada rupa mereka itu yang asal yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atasnya. Maksudnya penafian itu adalah melihat jin dalam bentuk asalnya. Dalam bentuk asal ini yang tidak akan dapat dilihat. Adapun melihat mereka itu atas rupa yang lain daripada rupa mereka, itu yang asli seperti mereka itu menyerupakan dengan rupa manusia atau rupa anjing atau rupa kucing atau rupa ular atau barang sebagainya, maka tiadalah bertegah atau tertegah mereka itu. Itulah kebanyakannya yang berlaku. Dari sini dapat dipahami bahawa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mentakwil maksud daripada firman Allah SWT, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, iaitu apa? Dari sini difahami bahawa melihat jin oleh manusia, maksud manusia melihat jin di dunia ini adalah tidak mungkin dapat dilihat dari segi kalau melihat jin dalam bentuk asal dia. Yang mana bentuk asal yang Allah ciptakan dia seperti itu. Akan tapi kalau jin itu telah merasuki seseorang, misalnya dia, atau jin itu dia menyerupai perkara lain, seperti jin yang menyerupai binatang. Contoh yang dia beri ini iaitu menyerupai rupa anjing, kucing atau ular. Ular inilah yang terkenal sekali kan, jin berbentuk ular atau sebagainya, maupun berupa manusia. Ada jin yang berbentuk manusia misalnya, jadi dia merupakan diri dia berubah form dia dalam bentuk manusia, maka perkara tersebut tidak tertegah untuk melihatnya. Maksudnya tidak mustahil untuk dilihat oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Yawaqid. Jadi dinukil lagi daripada kitab Al-Yawaqid wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahawasanya telah berlaku bagiku. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dia declare sendiri, dia cerita yang mana bagaimana pengalaman beliau bertemu dengan jin. Seorang daripada jin datang kepada aku membawa pertanyaan seumpama 77 pertanyaan daripada masalah tauhid. Jadi ada jin ni nak berguru lah, nak mengaji, nak menuntut ilmu dengan Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan membawa soalan untuk dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam masalah tauhid. Ia menuntut daripada aku menjawab pertanyaan yang demikian itu dan ia menyerupa seperti rupa anjing kuning yang bersih tubuhnya. Jadi cara dia nak appear depan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia merupai anjing warna kuning. Tubuhnya bersih kuning daripada aku, dan kedatangannya itu pada waktu malam. Datang pada waktu malam. Dan dia dalam masjid hingga disangka oleh farshul masjid, iaitu petugas pada hamparan di masjid. Farshul masjid itu petugas yang jaga masjid, bahawa anjing itu hakiki jua. Sampai orang tengok anjing tu, dia ingat anjing tu adalah anjing lah. Yang mana anjing tu kalau anjing masuk masjid ini najis. Kan? Hakiki jua. Maka dia membasuh masjid itu sekaliannya dengan air dan tanah. Akhirnya dia samak masjid tu sebab anjing kalau mazhab Syafi'i adalah najis lah, najis mughalladhah yang kena disucikan dengan air disertai dengan tanah. Maka aku jawab akan pertanyaan mereka itu di dalam risalah yang tersimpan aku namainya. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani jawab ada soalan tersebut dan dah cetak kitab tersebut saya beli yang di Mesir lah. Jadi dia jawab soalan tadi yang tersimpan aku namainya Kashful Hijabi Warrani an wajhi as'ilatil jani. Yang mana kitabnya adalah Kashful Hijab, membuka hijab dari wajah soalan-soalan seorang jin. Lebih kurang macam tu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jadi ada orang kata, bukan ustaz kata jangan menuntut ilmu dengan jin.
Bukankah dia banyak dustanya daripada benarnya? Betul. Itulah kata-kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tapi ini isu dia bukan macam tu. Terbalik isu dia. Isu dia jin yang bertanya kepada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kerana Syekh Abdul Wahab Sya'rani kita tahu dia adalah ulama yang telah menggabungkan 3 jenis fan ilmu. Dari mula ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh tak payah cakap, dia buat Mizan Kubra, Al-Mizan Al-Kubra. Kitab tu besar. Dalam ilmu khilaf mazhab 4. Kalau bab akidah tak payah sebut. Dia banyak sekali kitab-kitab risalah kecil dan besar tentang ilmu akidah. Begitu juga ilmu hadis, dia ada satu kitab khusus membahas tentang mustalah hadis. Dan tasawuf pun tak payah cakap. Ilmunya sangat luas. So, apakah kita berani pada hari ini yang karang satu kitab pun tersendat-sendat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, nak tulis Arab pun tak reti. Lepas tu ada yang tergamak nak kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini jahil, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini berdusta, atau Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini salah, yang betul hanya saya. Ini cuba tepuk data, tanya selera, tengok cermin, siapa yang hebat, siapa yang tidak. Dan ditutup daripada soalan tersebut oleh tulisan Syekh Arsyad Al-Banjari. Inilah perkataan Syekh Abdul Wahab Sya'rani dengan ikhtisar, iaitu ringkas. Maka dari sini hadirin wal hadirat hafizakumullah, melihat jin di akhirat nanti adalah harus. Harus bagi iaitu manusia boleh melihat jin di akhirat nanti. Dan jin hanya khawas saja boleh melihat manusia. Sedangkan di dunia, mereka melihat kita tak dapat melihat mereka kecuali al-khawas atau khawasul khawas di kalangan kita yang dapat melihat mereka. Okey, mungkin insya-Allah kita akan sambung setelah ini dengan Q&A. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Antara perkara yang dinyatakan melihara salat dan mendirikannya ialah menyegerakan pelaksanaan salat itu awal waktunya. Kerana itulah orang yang menyegerakan salat itu akan memperolehi pahala yang besar. Yang demikian itu membuktikan kecintaannya kepada Allah dan membuktikan juga tentang terburu-burunya dirinya untuk mencari keredaan Allah serta kasih dan sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah pun bersabda yang mafhumnya, sembahyang atau salat pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya dapat keampunannya selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan salat dan tidak meluputkannya daripada waktunya, tidak melambatkannya pada awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seluruh isi. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya dia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita nak belajar bagaimana ketauhidan kita, pengekalan hati iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doktor, kita masih lagi bersama di talian Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, fellow kehormat IKIM. Baik doktor, boleh kita teruskan dengan soalan doktor?
Sila. Baik, okey. Kita dapat soalan daripada sahabat kita yang hantarkan di talian WhatsApp konti 0112904004 namanya Zairul MJ. Baik doktor, adakah terdapat seni pertahanan diri dengan mentera untuk jadi luar biasa? Adakah ianya dikira sahabat dengan jin, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita berbicara tentang dunia pertahanan diri, seni bela dirilah dan mentera, maka kita kena define dulu, kerana bahasa kadang-kadang dapat mengelabui kita. Jadi kalau yang dimaksud dengan mentera adalah doa-doa yang mengikut syarat di dalam Islam, maka dia dipanggil sebagai doa ataupun ruqyah misalnya dia, maka perkara tersebut adalah harus. Misalnya kita berdoa kepada Allah, syarat-syarat dia pertama dengan menggunakan bahasa yang dapat difahami, iaitu bahasa Arab atau selainnya. Nah, yang kita faham makna dia, yang mana isinya tidak melanggar syariat. Yang kedua, menggunakan nama-nama Allah, berdoa kepada Allah, menggunakan sifat-sifat Allah, atau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan syarat ketiga, dia percaya bahawa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah jua. Maka kalau cukup 3 syarat ini, maka tak kisahlah orang nak panggil jampi ke, mentera ke, ruqyah ke, doa ke, sembahyang. Maksudnya bukan sembahyang solat fardu itu, tapi sembahyang dengan makna memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara tersebut itu adalah harus. Dengan syarat tadilah, tidak ada yang melanggar syariat isi dia. Dan kalau jadi luar biasa atau tidak, itu tentunya adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak jadikan, maka tak ada masalah. Kalau Allah jadikan, berarti itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Kerana segala sesuatu yang menjadikan adalah Allah jua. Maka dia tak boleh dikatakan sahabat dengan jin. Tapi kalau isi dia terdapat mungkarat seperti menyembah jin, menyeru jin dan menganggap jin itu yang menjadikan, meminta tolong pada jin, maka itu jelas masuk dalam perkara yang dilarang di dalam Islam. Okey. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan ada satu soalan lagi untuk waktu ini. Aliza Abu Bakar bertanya, ada pernah terbaca satu hadis manusia yang dapat melihat jin bukan merupakan satu kelebihan, dan soalannya, kenapa orang itu boleh lihat, dan mungkin minta pencerahan dari ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya tentang iaitu kenapa seorang itu dapat melihat jin. Maka kita tahu bahawa seperti yang saya telah jelaskan, kalau Allah SWT menghendaki untuk ada yang dapat melihat jin, maka terbukalah kasyafnya dan melihatlah jin dia. Kalau Allah menjadikan banyak orang tidak melihat jin, maka tidaklah melihat jin orang-orang tersebut. Kalau di kalangan orang yang melihat jin tadi adalah orang yang soleh, yang baik, yang menjaga syariat, maka kalau dia bukan Nabi, dia adalah para awliya, mungkin dia boleh dipanggil sebagai termasuk karamat. Karamat ini adalah suatu perkara yang mencari adat yang berlaku pada orang yang soleh. Tapi kalau yang melihat jin tadi adalah contoh dia tukang sihir, orang yang melakukan perkara yang keji, orang yang memang biasa menyembah jin dan iblis misalnya dia, maka tentulah perkara tersebut adalah dipanggil dengan istidraj. Istidraj yang mana walaupun ia mencari adat, tapi akan membuat orang itu semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini yang kita doa untuk menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara istidraj ini. Okey. Baik, berikut soalan yang kita dapat, doktor. Betul ke akhirat nanti jin tidak boleh nampak kita? Sebaliknya, kita pula yang boleh nampak mereka. Macam mana tu, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti soalan yang telah dilontarkan kepada Syekh Arsyad Al-Banjari tadi. Ya, umumnya jin di akhirat kelak tidak dapat melihat kita,
dan terbalik kita yang dapat melihat jin. Kecuali di kalangan khawas, kalangan jin yang dapat melihat kita, seperti halnya di dunia ini di kalangan khawas, kalangan manusia yang dapat melihat jin. InsyaAllah perkara itu sudah jelas. Terima kasih doktor. Dan soalan seterusnya bertanya, ada setengah ustaz yang mengubati orang lain melalui ruqyah dan ada yang menyatakan mereka nampak jin dalam badan atau luar badan pesakit. Adakah itu benar? Bismillahirrahmanirrahim. Asas dalam ruqyah itu adalah harus. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, bahawa beliau menjelaskan ulama telah berijma'. Bahasa yang digunakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah ajma'ah. Ajma'ah itu telah berijma'. Bahawa mereka telah berijma' ruqyah itu harus. Atau bolehlah, maksud dia. Boleh. Dengan syarat 3 tadi. Yang pertama adalah kena menggunakan nama Allah, sifat Allah, dipanjatkan kepada Allah, atau misalnya berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dan yang kedua maknanya atau doa tersebut dalam bahasa Arab ataupun dengan makna yang dapat difahami, yang diketahui isinya tidak melanggar syariat. Yang melanggar syariat seperti memohon kepada jin dalam erti memohon kepada makhluk yang tak boleh kita mohonlah, iblis, syaitan dan lain-lain. Misalan dia. Atau dan syarat yang ketiga adalah dia percaya yang menyembuhkan, yang menjadikan bukan bomoh tadi, bukan raqi tadi, orang yang melakukan ruqyah tadi, bukanlah segala apa yang dia menjadi wasilah tadi tu, tapi hakikatnya hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Itu semua datang daripada Allah SWT. Okey. 3 syarat ini. Berarti ruqyah tadi adalah harus. Lalu kalau dia kata dia nampak jin, macam mana? Kalau yang maksud dia seperti tadi, mungkin dia nampak dari segi fizik orang tersebut dan dia cakap dengan orang tersebut dan dia tahu ini adalah jin, maka tentulah dia seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Itu harus. Tapi kalau orang yang tadi yang buat ruqyah, dia katalah dia itu bomoh kononnya atau tabib ke. Dia buat ruqyah, tapi hakikatnya dia bukan orang yang soleh. Misalnya dia orang yang bermain dengan jin, solat pun tak jaga misalnya dan lain-lain. Bacaan dia pun tak betul, isinya pun mengarut. Maka perkara tersebut, yakinlah nampak atau tidak nampak jin, dia adalah seorang pendusta. Larilah daripada orang tersebut. Okey. Baik, doktor. Satu soalan, doktor. Soalan terakhir yang kita dapat, doktor. Kita nak ke Jalan Puchong. Ada sahabat kita ni bertanya, doktor, apa maksud ilmu kalam? Ada kaitan dengan jin juga ke, doktor? Macam mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ilmu kalam. Ilmu kalam ini suatu ilmu yang mana dengan ilmu ini bertujuan untuk mendefend atau mempertahankan akidah dengan hujah-hujah yang sahihah, sama ada akal atau nakli, daripada serangan-serangan luaran, maupun untuk menolak pendapat-pendapat yang batil yang ada di luar sana. Itu yang dipanggil dengan ilmu kalam. Maka tentulah dalam ilmu kalam ini ada juga pembahasan tentang jin. Kerana apa? Kerana jin ini adalah perbahasan ghaibiyat, benda yang gaib, yang wajib untuk umat Islam percaya. Dan kalau datang orang yang tidak percaya dengan jin, misalnya dia hari ini, dia kata apa jin-jin ni? Jin-jin ni macam Aladin sahaja. Misalnya dia. Macam saya sebutlah kan. So macam mana? Padahal dalam akidah jelas menyatakan kewujudan jin, innal jinnati wan nas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalahnya ini jelas dalam ayat Al-Quran. Maka ulama ahli kalam atau orang yang bergiat dalam ilmu kalam akan berhujah mengikut neraca ilmu kalam secara zahir terhadap pendapat-pendapat yang tidak percaya dengan perkara ghaibiyat tadi. Okey.
Ya, okey, alhamdulillah. Banyak soalan yang kita dapat dan ada banyak lagi doktor, nanti kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor, mungkin kata-kata terakhir dan kesimpulan untuk tajuk petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada petang hari ini adalah bab terakhir membahas tentang jin. Dah hampir sebulan lebih dah ni. Untuk cakap tentang jin saja. Nak buat macam mana kan? Kitab tu tengah bahas tentang makhluk gaib kan, jin. So berbahaslah dengan lamanya tentang jin. Inti dia saya rasa kita dah tahu hukum hakam dia dari awal sampai akhir. Beriman dengan kewujudan jin itu wajib. Jin ini tidak boleh kita berdamping dalam erti mengambil ilmu daripadanya, meminta tolong daripadanya, maupun mengambil manfaat daripadanya. Dan ketahuilah bahawa kita adalah makhluk yang lebih baik daripada jin. Dan semoga iman kita kuat. Walaupun adanya jin, kita percaya jin tidak dapat mencederakan kita, tidak dapat membuat apa mudarat pada kita, melainkan semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja daripada saya petang hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Insya-Allah. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor atas pencerahan ilmunya, dan insya-Allah doktor jazakallah anakull khair. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada anda yang sudi hantarkan soalan, pertanyaan. InsyaAllah saya kira memang menyeluruh, faham dengan apa yang doktor terangkan kepada kita, menerusi juga kitab rujukan kita itu. Nanti jangan pula ada yang bertanya, boleh ke ni dah melihat, boleh dengar ke, sentuh? Dah jelas dah, alhamdulillah. Sebulan duduk mengaji. Itulah, dah sebulan doktor kata tadi. Alhamdulillah. Jadi kita akan terus memberikan pencerahan lagi, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi rancangan Iman Dunas seperti biasa dibawakan di setiap hari Khamis petang jam 5:15 petang, insyaAllah. InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengisian bermutu. Inspirasi Infuriah Islami. Semuanya di IKIM. وجب شكر
Kinabalu 93.9. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abah juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua lah susu kambing. Ulala, 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 ulala. Dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu, siapa mahu yang diberikan ada. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua lah susu kambing. Saya masih belum buat akikah untuk anak lagi. Ya, akikah adalah sunat muakkad. Tak semua rasa akikah tu mudah. Kadang-kadang tak sempat. Sampai terlupa. Apa abang ni cakap sorang-sorang? Ni saya jumpa akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah. Dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun okey sangat. RM499 je. Daftar cepat. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 26 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 12 November 2020. Kangar 6.59 minit petang, Alostar 7 malam, Pulau Pinang 7.1 minit malam, Ipoh 7 malam, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam dan Seremban 6.58 minit petang, Bandar Melaka 6.57, Johor Bahru 6.52, Kuantan 6.53, Kota Terengganu 6.49, Kota Baru 6.52, Miri 6.8 minit, Kuching 6.27, Lahad Datu 5.49, Tawau 5.53, Kota Kinabalu 5.59 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya. Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu reput, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644